Wabarakatuh. Kita mulakan majlis pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر. Rabbi tammim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat, anak-anak syurga, seterusnya ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana yang pertama Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita semua untuk menjadi tetamunya di dunia ini. Mudah-mudahan kita berharap yang demikian ini akan berterusan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling sangat-sangat kita harapkan apabila kita semua dihimpunkan di padang mahsyar nanti, sudilah kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai tetamunya yang istimewa lagi, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Pada malam ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan menyambung sedikit lagi bacaan berkaitan dengan mendidik akhlak anak. Mendidik akhlak anak sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Tapi dalam buku ni tak banyaklah tuan-tuan. Kalau nak lebih detail perkara yang berkaitan dengan tarbiyatul aulad fil Islam ini, dia ada buku dia khusus, kan? Yang dikarang oleh Said Smite. Itu tebal dan detail lah perbincangan berkaitan dengan pendidikan anak-anak di dalam Islam ini. Adapun yang kita baca ni sekadar secara sepintas lalu, sedikit sahaja. Mudah-mudahan dia ada manfaat pada kita semua, kerana tuan-tuan, sebagaimana yang kita sebut dulu, anak ni merupakan aset yang utama bagi kita semua. Siapa-siapa yang Allah kurniakan kepada dia anak, inilah peluang besar untuk kita menikmati menikmati income yang lumayan, habuan yang lumayan daripada didikan kepada anak-anak dengan akhlak yang baik. Kemudian anak-anak ni akan menjadi mendoakan kepada ibu bapaknya, kan? Inilah satu-satunya yang kita semua sebagai ibu bapa harapkan. Apabila kita mati tetapi pahala kita tak mati, bila kita mati kita berharap ianya berterusan, diteruskan oleh anak-anak yang kita bentuk dengan akhlak yang soleh, akhlak yang solehah. Mudah-mudahan mereka semua ni, anak-anak kita semua ni, sentiasa mendoakan kebahagiaan
keselamatan, kerahmatan, keredaan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ibu bapa mereka, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Maka tuan-tuan, sebagai sambungan apa yang kita sebutkan dah dulu, yang terakhir dulu kita sebut kanak-kanak dilarang bergaul bebas dengan rakan yang suka hidup secara bermewah ataupun berseronok lebih-lebihan. Tak boleh. Kalau boleh, dilarang. Sebaliknya, hendaklah diajarkan kepada anak-anak ni Al-Quran. Hantar dia untuk belajar Al-Quran di masjid, ataupun kepada mana-manalah program yang belajar Al-Quran. Hantar anak-anak ni untuk belajar hadis. Hantar anak-anak ni untuk belajar berkaitan dengan kisah-kisah orang yang baik-baik, supaya tertanam di dalam hatinya perasaan kasih kepada orang-orang yang soleh. Janganlah sekali-kali mengajar anak ni supaya dia boleh nyanyi. Yang ni tak payah ajar. Dia reti sendiri, tuan-tuan. Tapi kalau bab Quran, bab hadis, kalau tak ajar, kita jumpa banyak dah hari ni anak-anak bila dah meningkat dewasa tapi tak reti nak belajar Quran, tak reti nak baca Quran. Ini yang paling kita takutlah, kan? Kalau sekiranya ianya daripada kalangan keturunan kita, kita tak maulah keturunan kita ni jahil dari segi Al-Quran, jahil dari segi hadis. Ini tuan-tuan, insya-Allah kalau sekiranya sejak kecil lagi ibu bapa telah memberi perhatian yang utama kepada pendidikan Al-Quran, pendidikan hadis, pendidikan akhlak dalam Islam, insya-Allah. Tapi kalau perkara ini diabaikan sedari kecil, sebaliknya diajar nyanyi, menari, yang ni memanglah tak ajar pun dia boleh, tuan-tuan, apatah lagi kalau diajar. Lagi bolehlah. Dia hilang rasa malu nak buat aksi macam-macam lah di depan khalayak ramai ni. Ni yang sepatutnya lah diberi perhatian. Jangan mengajar kepada anak supaya menghafal baik-baik lagu. Ni tak payah ajar, dia reti sendiri. Dengar berulang-ulang kali dah boleh ingat dah. Lagu ni dia boleh ingat. Gantikan dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ni. Masa dia kecil, kalau ibu bapa gantikan pendengarannya dengan selalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah dia akan jadi orang yang cinta kepada Quran. Baik, yang seterusnya, apabila kanak-kanak tersebut menunjukkan akhlak dan perbuatan yang terpuji, hendaklah dimuliakan dia ni. Dia buat baik, dia menunjukkan akhlak yang baik, kena puji dia. Puji dia, bagus abang, kan? Kalau boleh depan orang lain pun puji juga. Depan kawan-kawan dia, puji dia. Supaya kebaikan dia tu akan terbias kepada kawan-kawan dia. Puji dia ni di hadapan orang lain pun, supaya dengan pujian itu akan memberi inspirasi untuk dia terus berkelakuan baik, berakhlak baik, kan? Jangan sebaliknya, kan? Sebagaimana yang kita biasa tengok, kan? Kalau baik tak puji pun, tapi kalau silap kena marah, kan? Bagus dia ni jaga adik dia, kan? Anak kita, contohlah ni ya tuan-tuan, kita ada beberapa orang anak, hak sulung ni dia punya tanggungjawab tu nampak bagus. Jaga adik dia, beri perhatian dia. Kadang-kadang adik nak beraknya basuh, kan? Sampai basuh lah, maknanya adik dia berak, buang air apa semua, dia lah seolah-olah macam dia tu lah mak kepada adik dia, sedangkan dia tu abang ataupun mungkin kakak. Baguslah apa yang dia buat ni.
ada rasa tanggungjawab nak apa, tolong ibu bapa ni tengokkan adik-adik dia ni macam mana. Yang ni kalau ada, puji dia, kakak bagus, abang bagus, kan. Kalau boleh beri kat dia hadiah sedikit. Kalau patut bagi hadiah, bagilah hadiah, ya. Kalau tak bagi hadiah pun puji dia, supaya dia ada inspirasi, bermotivasi untuk terus berkelakuan yang baik ni, ya. Jangan sebaliknya, hak baik tak puji, tapi kalau silap kena marah. Bukan setakat kena marah, kadang-kadang kena pukul. Sedangkan sepatutnya anak-anak ni tak boleh dipukul lagi, sebab dia ni ahli syurga. Dia tak ada dosa lagi. Apa perbuatan yang dia buat ni semua tak ada dosa lagi, tuan-tuan. Tiba-tiba orang yang ada akal, ayah dia, mak dia ni yang dah boleh berfikir, marah dekat anak yang masih tak berdosa ni, kan? Tak patutlah. Patutnya kena cakap baik-baik, tak boleh dimarah pada dia. Sekiranya, kata pengarang, dia lalai melakukan kesalahan dalam keadaan tertentu, hendaklah dilupakan kesalahannya itu. Macam seolah-olah tak ada apa, alah salah sikit-sikit tu, maknanya macam tak ada apa-apa. Kesalahan yang pertama. Tapi kalau sekiranya dia mengulangi kesalahan yang sama ni, nanti dia buat lagi, kesalahan tu, dan yang ni kena nasihat dengan cara yang paling baik sekali. Nasihat dengan perkataan yang paling baik sekali, paling berhaluslah. Makna tak boleh tengking, tak boleh keluarkan perkataan yang tak sepatutnya lah, ya? Sebab segala perkara, segala perkataan yang dikeluarkan oleh ibu bapa kepada anak ni, tuan-tuan, semua masuk dalam kepala otak anak ni, ya? Anak ni dia masih bersih, otak dia masih tak apa, kena virus. Sebab tu apa saja perkataan yang diluahkan oleh ibu bapa kepada dia, semua masuk, semua dia ingat, ya? Macam kita lah, tuan-tuan, contoh 2-3 tahun, masa dulu umur kita 2-3 tahun, barangkali kalau ada lah sesuatu yang orang cakap pada kita, orang buat pada kita, kan, kita masih ingat dengan segar. Walhal sekarang ni umur dah 50, ada yang 60, ada yang 70. Tapi apa yang berlaku masa kita kecil-kecil dulu lah, 2 tahun, 3 tahun tu, kita masih ingat. Ini bukti dia bahawa pemikiran waktu kecil itu, apa yang dimasukkan, semuanya masuk. Kalau dia masukkan yang baik-baik, maka jadi baiklah anak ni, insya-Allah. Kalau dia masukkan perkataan-perkataan yang teruk-teruk, itulah bawaan yang akan diwarisi oleh anak-anak ni dalam hidup dia. Nanti dia akan kata macam itulah dekat orang. Kalau dia dapat yang tak baik, macam itulah perkataan yang keluar daripada mulutnya, ya? Kepada orang lain, kepada nanti apabila dia ada anak, dia akan cakap benda yang serupa pada anak dia, kan? Dalam keadaan, tuan-tuan, kita didik, kita jaga dengan akhlak yang baik pun kadang-kadang tergelincir juga, kan? Kita hantar anak pergi sekolah, balik sekolah, ya, perkataan yang kita tak ajar dekat anak ni pun kadang-kadang keluar daripada mulut dia, kan? Tu kita tanya, ni kenapa cakap macam ni? Abah tak ajar, mak tak ajar, kenapa dia boleh cakap yang tak sepatutnya, kan? Kata kau orang bodoh, kata kau orang apa lagi, celaan-celaan yang tak sepatutnya dia sebut. Daripada mana dia belajar? Dia kata kawan dia kat sekolah cakap macam tu. Ini memang kita tak boleh nak kata apalah, kan? Cuma kita pesan dekat dia, perkataan macam tu tak boleh, kan? Mana yang baik, mana yang tak baik ni kena diterangkan dengan sebaiknya lah, kena terang dengan sebaiknya. Boleh jadi dia ingat apa yang dia dengar kat sekolah tu, kalaupun tak baik pada dia, baik, ya? Sebab akal dia semua terima, tuan-tuan. Akal dia semua terima. Dia boleh absorb semua benda yang dia dengar,
Yang baik pun dia boleh masuk, yang tak baik pun dia boleh masuk. Tapi yang baik ni selalunya tak mendapat perhatian. Pasal apa? Yang buruk, yang tak baik ni banyak sangat tuan-tuan. Bukan saja banyak, bahkan ditolong oleh unsur-unsur lain. Syaitan tolong, syaitan kata ni kena bahasa ni dengan dia. Nafsu tolong, sebab bahasa-bahasa yang tak sesuai, yang tak baik ni kena dengan nafsu. Kena dengan nafsu. Yang kena dengan hati tu tak berapa nak banyak tuan-tuan. Kena dengan hati ni kan. Kena dengan syahwat lebih banyak daripada kena dengan hati. Yang kena dengan syaitan lebih banyak daripada yang teli selari dengan kehendak hati. Sebab itulah selalu manusia tewas dalam pertarungan bila berhadapan dengan benda baik dengan buruk, kan? Baik selalu tewas bila berhadapan dengan perkara buruk. Kerana apa? Itulah tadi kita sebut, yang buruk ni dibantu, banyak yang membantunya. Kawan-kawan tolong bantu, kan? Dunia tolong bantu. Syaitan apatah lagi, sebab syaitan ni memang sedang mencari teman-teman untuk bersama-sama dalam neraka nanti, kan? Kok dia je tak ada manusia, mana boleh jadi. Inilah sumpah yang telah diikrarkan oleh syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan semua keturunan Bani Adam ni tuan-tuan. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan ada ujian-ujian yang besar, ujian-ujian yang banyak. Cuma walaupun kita ni lemah lah, kita sebut kita ni lemah, tak kuat iman, tak kental keimanan kita kepada Allah, tapi kita harap dengan rahmat, kasih dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk selamatkan kita daripada sebarang ujian yang kita tak mampu nak hadapi tuan-tuan. Semua benda ni memang ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berharap dalam setiap perkara yang kita lalui ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang solehah. Walaupun kalau kita nak cerita amalan soleh, ibadat-ibadat yang kita buat dekat orang ni tuan-tuan, malu, kan? Malu sebab apa? Buat ibadat sikit tapi berharap syurga, malu nak cerita ke orang. Sedekah tak banyak sangat tapi berharap syurga, nak cerita ke orang ni malu. Allah saja yang tahu kemampuan, keupayaan semua kita ni tuan-tuan. Tapi kita berharap dengan mudah-mudahan ihsan, rahmat, sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Mudah-mudahan Allah ni lah dari banyak ke sikit janji kita ni buat. Janji kita ni buat. Dia beluakum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa di kalangan hamba dia yang paling baik sekali amal dia kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang baik ni. Bukan aksaru, yang lebih banyak. Siapa di kalangan makhluk hamba Allah ni yang paling banyak sekali amalan baik dia? Bukan ahsanu, kan? Kalau nak kira banyak tuan-tuan, syaitan lagi banyak. Amalan sebelum kita ada, syaitan ada dah, kan? Bahkan syaitan ni telah menjadi guru kepada malaikat, duduk di syurga, kan? Keluar masuk, sehinggalah apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, masa itulah baru nampak sebenarnya syaitan ni makhluk yang macam mana. Rupanya dia sombong, takbur, bila Allah memerintahkan kepada iblis untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, usjudu li Adam fasajadu,
kecuali iblis tak sujud. Kan? Allah tanya, kenapa kamu tak nak sujud? Jawapannya, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Takkan saya yang kena hormat dia? Takkan saya yang kena sujud ke dia? Kan? Ana khairum minhu. Jawapan takbur iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kan, iblis ni tak taat kepada perintah Allah ni. Allah tahu sebab apa, tapi sengaja Allah ni tanya, nak tunjukkan kepada kita ni tuan-tuan, demikian orang, demikian makhluk yang takut, yang sombong, kan, iaitu syaitan. Maka sebab itu syaitan ini Allah usir dia keluar sebab sombong. Sebab sombong ni hanya Allah sahaja yang boleh pakai. Allah je yang boleh sombong. Manusia tak boleh sombong sebab Allah yang mencipta sombong tu. Tapi sombong tu makhluk tak boleh pakai. Allah. Tapi Allah tidak menunjukkan kesombongan dia. Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha luas rahmatnya. Kan? Sehingga apabila Nabi SAW minta untuk supaya Allah izinkan, ada permintaan daripada musyrikin kafir Quraisy, kalau sekiranya Nabi berjaya buktikan betul mereka akan beriman, betul lah lepas ni mereka ni akan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah banyak kali dah sebelum ni tapi tak beriman, tapi kali ni dia cakap dia akan beriman. Allah kata sebenarnya dia orang ni buat main-main je. Kan? Allah Maha tahu kan? Dia orang ni sebenarnya buat main-main. Tidak ada kesukaran sedikit pun pada Allah untuk menunaikan permintaan mereka. Tak ada sedikit kesukaran pun. Tapi Allah kata kalau sekiranya kali ni dia tak beriman, dia saja je buat main-main, kata nak beriman, kalau boleh tunjuk ini, siap dia. Ni amaran, ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan timpakan azab yang paling dahsyat yang Allah tak pernah timpakan azab ini kepada umat sebelum ni. Allah tak bagi. Ini Allah bagi tahu dekat Nabi. Nabi bila dengar ancaman yang sangat dahsyat akan kena dekat umat dia, tak apalah, kalaupun Allah tidak mengizinkan kali ini, apa yang diminta, apa yang dicabar oleh musyrikin kafir Quraisy ini tak berjaya ditunaikan, walaupun selepas ini Nabi akan dipelecehkan, akan dipelekehkan. Kata Nabi macam mana? Kata kamu ni Rasul macam mana? Tak apalah, biarlah orang ejek Nabi pun. Janji jangan Allah timpakan bala yang sangat dahsyat kepada umat dia. Ni sayangnya Nabi kepada kita semua, rahmat, kerana Nabi kata keluasan rahmat, keampunan Allah mengatasi kemurkaan Allah, mengatasi kemurkaannya. Ya, memang Allah nak marah, tapi rahmat Allah itu mengatasi kemurkaannya. Walaupun marah, tapi kalau sekiranya dia kendur balik, ya, kita banyak dosa tuan-tuan, misalnya kita pun bertaubat atas dosa-dosa kita, Allah ampun, Allah ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini ayat Allah kata hendaklah kamu bersegera kepada memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Memanglah banyak dosa, macam mana? Mohon ampun, bertaubat, Allah akan ampunkan. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan Allah nak sediakan balasan bagi orang yang bersegera bertaubat ni, segera minta ampun. Apa dia? Surga seluas langit dan bumi. Surga seluas langit dan bumi.
Ya, bukan kata hak ni orang berdosa syurga luas pondok je lah. Ataupun luas rumah setinggan. Tak. Surga yang Allah nak bagi kepada orang yang bertaubat ni tadi, maksud orang bertaubat ni orang yang buat dosa, tuan-tuan kan, taubat. Surga seluas langit dan bumi. Baik, kita balik semula sini. Sekiranya anak ni tadi dia buat kesalahan dalam keadaan tertentu, mengulang kesalahan yang sama itu, hendaklah ditegur secara bersendirian. Panggil dia. Kalau misal kata anak kita lah, contoh dia, abang mai sini, kita nak bagi nasihat kat dia, seorang sama seorang. Jangan nasihat itu habis adik-beradik dia tahu. Asalnya adik-beradik dia tak tahu kesalahan adik-beradik dia ni, tapi kerana silap tegur, punah anak ni sebab dia dimalukan di hadapan adik-beradik dia. Jadi ialah manusia ni, kalau walaupun teguran nasihat tu tujuan dia baik, tapi kalau tak kena cara, dia akan memberontak, dia akan nak tunjuk lagi. Biarlah, dah alang-alang abah dia pun dah malukan dia kan, alang-alang adik-beradik dia dah tahu dah, biarlah. Ni dia lagi nak cabar, tuan-tuan. Sebab itu kata Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, cara nak tegur, cara nak nasihat ni kalau boleh secara bersendirian, dan takutkan dia. Takutkan dia, abang, kalau abang buat macam ni, kalau orang tahu, abang tak malu ke? Kan? Kakak, kalau kakak buat macam ni, kalau orang tahu, jiran-jiran tahu, kakak malu tak? Ni makna kita cuba menakutkan supaya dia tak buat lagi kesalahan tu. Jangan terlalu banyak membuat teguran. Sehari 24 jam tegur tak berhenti, tuan-tuan. Lalah dia dah kalih dah. Kan? Sehingga apabila mak dia diam, hari ni dia boleh tanya pula, mak, hari ni mak tak tegur saya dah. Pasal dah selalu di nasihat, ditegurkan. Sebab tu dalam bab negur ni memang minta maaf lah saya sebut, kalau ayah dia tak cakap banyak, banding dengan mak ni, ya Allah kan, dia punya leteran dia tu lepas satu-satu, lepas satu-satu. Bak susun pinggan setengah jam dia boleh leteh. Banding dengan ayah tak cakap banyak, kan? Dia suruh, itu siap, kalau tak buat anak jadi takut. Pasal apa? Ayah ni dia jarang-jarang bunyi, tapi sekali dia bunyi itu gaya macam, kalau tak buat ni boleh menyakit orang. Tak? Memanglah ayah ni dia, kalau bak nak negur ni memang mak yang kena banyak. Sebab mak ni mulut je, dia tangan dia tak naik. Ayah tak, kan? Sekali dia cakap tak ada banyak kali, sekali, dua kali, kali yang ketiga siap. Telinga kena pulas ke, perut kena cubit ke, kan? Mak tak ada, mak dia cakap aje popek setengah jam dah, kan? Tapi dalam nak menyampaikan nasihat ni, jangan terlalu kerap, sehingga akhirnya anak tu dah jadi kalih dah tahu dah mak ni nak letih apa hari ni, dia pekakkan telinga je, kan? Tak peduli dah, pasal dah biasa dah. Mak dia memang macam tu, kalau tak tidur memang mulut dia popek tak berhenti dah. Ni bukan kat sini ni kat tempat lain ni, dia dah tahu dah, kan? Sehingga bila mak dia tak cakap, anak ni pula pelik, kenapa mak hari ni tak cakap, kan? Baik, itu yang keberapa dah tu? Yang ke sambungan hari tu yang kelima. Yang keenam, ibu mesti mengajar anaknya supaya takut kepada bapa. Ini peranan mak lah ni, supaya menimbulkan rasa gerun pada hati anak kepada bapa dia. Tapi kalau mak ni sebaliknya, dia tukang
Peleceh. Ayah kamu ni tak guna. Dia duk kata kat suami dia, tak guna depan anak dia. Jadi anak dia pun hilanglah hormat kepada bapanya. Jangan, ya. Dekat anak kena angkat, bapa awak ni, mak abah awak ni gini. Bagi hak yang hebat-hebat. Walaupun hakikatnya isteri tahu sangat, kan, pemalas, kan, makan je tahu, basuh pinggan, basuh tangan pun suruh isteri dia yang cucur. Mana air basuh tangan ni, nak makan. Walah, kalau tak ada air basuh tangan, pergi je lah dekat paip, dekat sinki tu kan, basuh tangan sendiri. Tak, dia nak tangan dia tu kalau nak makan dicucur. Kan? Isteri pun dia nak juga, tapi tak merasa, tak ada harapan, kan? Nak minum air, walaupun air mineral. Sekarang ni dekat rumah kan ada penapis air, kowe lah, kuku lah, kan. Tapi bila dia nak minum, dia akan memerintah, mana air, aku nak minum air ni. Isteri dia pun kan pergi ambil air, tadah dekat kuku, tadah dekat kowe, nah abang ni air. Isteri pun nak juga, tapi tak merasa, kan. Kalau isteri nak minum air, ambil sendiri. Nak minum air Milo, bancuh sendiri. Dia tidak macam suami. Suami sebut je, kopi satu. Kan? Isteri faham dah tu isyarat, kan? Tak ada kopi ke ni? Kan? Isteri faham dah. Dia pun pergi, walaupun tadi baru duduk, kan? Tak apa, dia tahu apa yang suami dia. Tapi bila di hadapan anak ni, dia kena cerita hebatnya abah dia ni rajin kerja, abah dia ni tak reti penat buat kerja, kan. Macam tu lah, bersungguh ni dalam cari nafkah apa semua. Nak bagi tahu dekat anak dia ni, jangan malas, kan. Jangan malas, betul tak? Jadi ini peranan isteri lah, untuk nak supaya menimbulkan kegerunan di hati anak terhadap bapa dia. Kanak-kanak hendaklah dibiasakan dengan sedikit kesukaran dalam hal, contohnya berkaitan dengan tempat tidur, kan. Kalau tak ada tilam, tidur je lah atas tikar tu, tak apa. Tak ada bantal pun tak apa, tidur je lah, kan. Jarang sekali kena bagi dia sedikit rasa kesusahan itu, ya. Begitu juga dengan pakaian, tak apalah, kan. Beli barang dekat kedai bandel pun, tak dapat nak pergi beli dekat mall branded punya jenama pun tak apalah. Tak ada jenama pun janji boleh pakai tutup aurat, kan. Makanan pun sama, tak semestinya kena ni makan dekat KFC ke, kat tempat-tempat yang ada jenama lah. Tak. Kalau kita nak bawa ni, contohlah makan jarang sekali dekat luar, kan. Tak apalah, warung tepi jalan pun boleh je, kan. Jangan dok condemn, warung tepi jalan tak masuk, kita masuk ni hak kedai ada aircon je, kan. Dok ajar dekat anak ni mewah, tak boleh, ya. Sebab nanti dia tak boleh nak survive sendiri, dia tak independent. Sebab dia dah biasa dah daripada kecil, diberi kemewahan, ya. Makan sedap-sedap, pakai baju hot branded, baju bandel tak pakai, kan. Tidur atas tilam 12 inci, ya. Nak bangkit subuh tak tahu 50 kali gerak, tak bangkit-bangkit lagi. Tak, pasal selesa sangat tempat tidur. Tak, dengan aircon apa semua lagi. Itu, ya. Yang seterusnya, kanak-kanak juga hendaklah dilatih supaya berjalan, bergerak, bersenam. Nampak duduk saja ni, suruh dia bersenam. Jangan malas. Nampak rehat je ni, suruh pegang cangkul, pegang parang, takiklah apa yang patut ditakikkan, ya. Ini tak, jangan duduk depan TV, ya. Asal celek mata je depan TV, tercongok je. Mak tak berhenti buat kerja, ngemas rumah, nyapu, nyusun, landscape, ya, masak, basuh baju, jemur kain, angkat kain. Anak jadi raja kat rumah, tak boleh, kan.
Gitu juga ayah ni pagi lagi pukul 7 dah pergi kebun dah. Anak belengkor atas katil. Belengkor lah. Duk baring terbungkang atas katil kan. Tak reti nak pergi. Ikut ayah dia duk tengok susah payah macam mana buat kerja kat kebun kan. Susah payahnya nak dapat sedikit duit ni. Dia tahu minta je, abah nak duit dapat, abah nak beli tu dapat kan. Mai jarang sekali kena ajak mai tengok cara abah nak dapatkan duit ni macam mana, senang ke susah kan. Macam tu supaya anak ni tak malas lah tuan-tuan, tak malas, dia reti kan. Kalau kita tak ajar dia, memang akhirnya gitulah kan. Dia kecil-kecil ni boleh lagi lah, bila dah besar susah dah kita kan. Ajak pun dia tak mau. Tapi kalau dah dilatih sejak kecil, bila dia besar, dia dah terbiasa dengan abah dia dulu selalu ajak dia pergi kebun. Kalau anak lelaki ni contoh dia kan. Kalau anak perempuan, mak dia ni selalu ajak main masuk dapur. Ni tengok mak nak buat apa ni, lepas ni boleh buat. Contohnya kalau abah nak makan, awak dah lepas ni boleh buat. Tidak nanti mak kena buat, awak pun boleh buat kan. Kakak pun boleh buat, adik pun boleh buat. Contohlah bahasa-bahasa apa yang kita gunakan kepada anak-anak kita tu, supaya apa tuan-tuan, dia tak malas tak malas. Dan satu lagi, kanak-kanak juga hendaklah dilarang berbangga terhadap rakan sebayanya dengan sebab sesuatu kelebihan yang dimiliki bapanya. Duk cerita kawan dia, ayah dia kaya kan, dilarang. Kalau boleh kalau boleh, maknanya tak payahlah cerita kawan-kawan tu yang kaya tu abah dia sama je kan. Yang kaya tu keluarga dia, bukan dia tak lagi. Macam tu. Latihlah dirinya dengan sifat rendah diri dan hormat kepada orang yang bergaul dengannya. Ini yang diajar, yang disuruh kepada kita ni tuan-tuan, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Mungkin kita ni anak-anak besar belaka dah, mungkin kita boleh bagi tahu dekat anak-anak kita yang besar ni, yang dah berkeluarga, macam mana cara untuk nak supaya anak dia, cucu kita ni terdidik dengan akhlak yang baik kan. Kadang-kadang atuk dia lebih. Waktu dia ada anak dulu garang, straight, disiplin tinggi, tapi bila kat cucu dia kalah. Kan, cucu dia nak apa tak minta pun dapat, pasal sayang atuk kepada cucu ni melebihi sayang kepada anak kan. Kalaulah cucu dia tak balik seminggu tu, dia mula dah huru-hara dah hidup dia. Ada yang sampai demam kan, dia pula yang lebih-lebih. Kadang-kadang dia jadi terbalik macam tu kan. Ini ramai dah kita tengok sahabat-sahabat kita, bila ada cucu yang lain, macam dia punya sportingnya. Dulu kita tahu dia ni dengan anak dia depan orang pun dia marah kan. Kita cakap jangan marah anak ni depan orang, malu dia kan. Datang masjid bising contoh kan, dia tampar anak dia depan orang ramai ni, malu. Lepas tu langsung tak mau datang dalam masjid. Kononnya dia ni nak mendidik dengan akhlak yang baik, tapi cara tu sesebut tadi tak betul, menyebabkan anak ni tak mau dah datang masjid. Pasal apa? Malu dengan pakcik-pakcik duk tengok dia hari tu kena tampar dengan abah dia kan. Tapi bila tang cucu, dia bawa cucu dia datang masjid, panjat tiang pun tak cakap apa tuan-tuan. Ni contoh sajalah kan. Main mikrofon ni, suara dia dengar habis satu kampung kan, tak cakap apa dah. Kang anak hari tu kang main dia garang. Tak boleh. Maknanya yang tu pun samalah juga kan, macam mana hari tu dia didik anak dia. Cuma kita sebut kalau anak masa kecil ni tuan-tuan, dia datang masjid, dia main, tegurlah dia dengan tapi dia tidak berdosa. Mungkin dia tak tahu ni kawan-kawan dia ramai datang masjid ni, ramai kawan-kawan dia. Kalau tak datang masjid, tak jumpa kawan, duk jumpa kawan time siang je, time malam ni ramai, contoh dia kan.
Kalau dia tengok, kita tengok dia ni duk bising tak tentu arah, nasihat dia dengan baik. Terutamanya ibu bapa yang bawa anak-anak lah, kan. Kok orang lain nak tegur kan, jadi tak cantik pula kan hubungan tu. Ni masing-masing kena dia ada peranan. Ya, semua kita ni tuan-tuan ada peranan untuk nak membaikkan manusia. Tugas nak baikkan manusia ni susah, bukan senang, kan. Sebab manusia ni dia ada akal, dia ada syahwat, dia ada keinginan yang macam-macam. Sebab tu tak boleh dibiarkan, ataupun nak tegang sangat pun tak boleh, kan. Tarik-tarik tali lah macam tu. Bagi nasihat kalau dekat anak-anak ni dengan perkataan yang paling berhikmah, paling baik, paling santun, ya. Supaya jangan disebabkan teguran ni tadi, kalau anak-anak ni langsung hilang minat dia nak datang tempat-tempat yang baik ni, tuan-tuan. Dia dah datang tempat baik ni, dah alhamdulillah. Ramai lagi orang-orang yang lebih besar daripada dia tak datang, dia datang, alhamdulillah. Ini satu kebanggaan, kan, pada kita bila anak-anak kecil ni dia boleh bersama untuk meramaikan, kan, jemaah, mengimarahkan, tapi cara dia lah, kan, cara dia. Mungkin kalau tak kena, kita jemaah ni menegur dengan yang paling hikmah, paling baik. Jangan marah dia. Wallahu alam, insya-Allah tak habis untuk kali ini. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kan? Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan pada malam ni ada manfaat pada kita semua. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.